Mengapa rundingan terus tidak boleh diterima? Projek Tempatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 bernilai RM2 bilion yang dianugerahkan kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar yang diterajui Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bukan satu fitnah. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli berkata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz telah mengesahkan bahawa Kerajaan Persekutuan telah menganugerahkan projek tersebut secara rundingan terus mengikut prosedur dan proses perolehan kerajaan. Bagaimanapun Rafizi mengingatkan Tengku Zafrul dan Tuan Ibrahim supaya tidak berselindung di sebalik ulasan pentadbiran kerana prosedur dan proses perolehan perbendaharaan adalah untuk memastikan hanya pembida yang terbaik mendapat tender pada nilai yang terbaik kepada kerajaan. Justru Rafizi mempertikaikan tindakan kasar memberi projek Tempatan Banjir Sungai Langat 2 kepada Mangkubumi Sdn Bhd antara isunya bagaimana proses dan prosedur keuangan perbendaharaan boleh mempertimbangkan sebuah syarikat yang kini berdepan dengan 2 petisyen muflis di mahkamah setelah disaman kerana dituduh tidak membayar hutang oleh subkontraktor. Bagaimana sebuah syarikat yang telah pun mendapat lebih daripada RM2 bilion daripada projek-projek di bawah kasar boleh dipertimbangkan lagi untuk projek sebesar ini, sedangkan ada projek sedia ada yang dikendalikan Mangkubumi dikenal pasti bermasalah. Bagaimana pula proses dan prosedur keuangan perbendaharaan tidak mengambil kira rekod Mangkubumi Sdn Bhd yang terpalit dengan kes pengubahan wang haram kerana memindahkan wang RM139 juta kepada tokoh politik Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, dan bagaimana tender projek Tempatan Banjir ini dibenarkan dirundingkan secara terus sedangkan kriteria utama untuk mendapat pengecualian tender terbuka adalah untuk perolehan yang memerlukan kepakaran dan teknologi khusus yang tidak ada pada pembinaan lain. Rafizi juga mempersoal adakah hanya ada satu syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd yang boleh membida projek-projek tempatan banjir, sedangkan ini adalah projek infrastruktur awam yang melibatkan kejuruteraan awam yang biasa, bukannya kerja berteknologi tinggi yang menggunakan teknologi terhad. Menurut beliau, Tuan Ibrahim tidak boleh mencuci tangan seolah-olah tidak tahu menahu mengenai kes ini. Sebaliknya, beliau perlu menjelaskan kepada rakyat secara terbuka dan terperinci mengenai latar belakang projek tersebut. Saya tahu Tuan Ibrahim Tuan Man marah dan hanya boleh menyerang saya kononnya kes ini adalah fitnah kerana ia melibatkan prestasi beliau sebagai seorang menteri. Kalaupun beliau tidak terlibat dengan mereka di belakang Mangkubumi Sdn Bhd, beliau telah gagal mentadbir dengan baik sehingga projek-projek sebesar ini diluluskan secara rundingan terus tanpa pengetahuan beliau. Di mana kawalan dan kepimpinan seorang menteri jika beliau terlepas pandang setiap keputusan penting dalam proses perolehan projek ini, bidas Rafizi. Mengulas mengenai isu tersebut, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Lokman berkata semasa Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, dasar tender terbuka dan tender terhad telah diperkenalkan. Malah PH juga berusaha untuk menggubal rang undang-undang perolehan. Namun setelah langkah syaratan berlaku, RUU perolehan ini pun tidak tahu lagi apa kisahnya, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kedua-dua Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob langsung tidak menyebut lagi hal RUU perolehan tersebut. Beliau berkata projek rundingan terus membuka ruang kepada ketirisan wang kerajaan yang bukan sedikit. Sebab itu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau harus mengembalikan dasar tender terbuka dan tender terhad ini dan menggubal RUU perolehan kerajaan untuk memastikan sesiapa pun menjadi kerajaan akan datang selepas akan terikat dengan dasar tender terbuka dan tender terhad, tegasnya. Beliau mengingatkan bahawa Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan JKSTUPKK yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang pernah mendedahkan bagaimana bermasalahnya rundingan terus yang melibatkan perbelanjaan ratusan juta malah bilion wang kerajaan. Jikalau dasar tender terbuka dan tender terhad ini dibuat, pastinya ramai pelobi projek kerajaan ini akan berputih mata. Pelobi kerajaan ini akan menaikkan harga kontrak dan menteri akan sign sahaja asalkan komisen dibayar. Akhirnya, rakyat yang akan rugi disebabkan projek rundingan terus ini dibuat tanpa mengira kepada kepentingan pengguna. Syarikat yang dipilih pula tidak kukuh keuangan dan mereka dipilih kerana mereka rapat dan boleh bagi komisen kepada menteri, tegasnya. Beliau juga kesal terhadap tindakan Tuan Ibrahim yang memilih menyaman Rafizi berbanding memberikan penjelasan terbuka. Beliau mengingatkan Tuan Ibrahim
Ibrahim bahawa doktrin ministerial responsibility adalah terpakai baginya. Tidak kira sama ada kita menilainya daripada sudut prosedur keuangan, undang-undang atau moral, penganugerahan projek rundingan terus adalah satu mudarat besar yang sewajarnya dielakkan. Seorang yang berpendidikan agama, walaupun tidak mahir dalam bidang perakaunan, sudah tentu memiliki common sense untuk mengenal pasti dan membezakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Rakyat memerhati